Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, terima kasih kepada korang yang sudi tonton video ni. Okay, bertemu lagi kita untuk kisah seram kali ni. Hari ni aku nak share satu lagi kisah yang dikongsikan oleh Nana Kim. Kisah ni berkaitan dengan puaka patung bandar. Okey, jadi untuk link cerita ni aku letak kat description kat bawah. Korang mungkin ada yang pernah beli barangan bandar kan? Pernah tak korang beli patung bandar? Ni adalah pengalaman yang dikongsi oleh Nana Kim setelah membeli patung bandar ni. Jadi apakah misteri ataupun puaka yang ada pada patung bandar ni? Jadi guys, jom kita mulakan. Kisah ni terjadi kira-kira 4 tahun lalu ketika aku masih menuntut di sebuah universiti awam di selatan tanah air. Jika ada kelapangan, aku dan beberapa orang teman rapatku akan pergi ke uptown untuk jalan-jalan cuci mata. Dan geng kami memang ada habit yang sama, iaitu suka berkunjung ke gerai barangan bandar. Tidak dinafikan, barangan bandar memang cantik-cantik dan ada yang dari jenama terkenal serta masih seperti baru. Kami memanggil gerai bandar sebagai butik. Tapi kisah yang ingin aku ceritakan ini mengenai gerai bandar yang menjual anak patung terpakai. Masih segar di ingatanku kejadian malam itu. Kami berenam pergi ke uptown untuk berjalan-jalan. Tiba di satu gerai menjual anak patung terpakai. Aku jadi excited. Tidak seperti temanku yang lain. Mereka tidak berminat dengan anak patung. Hanya aku yang leka membelik anak patung beraneka jenis dan saiz. Semuanya masih elok dan bersih. Kedai itu pun tak ada pelanggan, walaupun pelbagai jenis anak patung comel-comel tergantung. Akhirnya setelah lama memilih, aku decide untuk mengambil seekor anak patung keldai. Anak patung itu lebih kurang karakter keldai dalam filem Shrek. Berwarna biru laut dan berbulu. Paling menarik tumpuan aku adalah rambut atas kepala dan belakangnya seperti rambut manusia. Saiznya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sesuai untuk aku buat peluk time tidur. Jadi aku terus buat pembayaran dan bawa pulang ke rumah sewa. Pada awalnya semua seperti biasa. Tapi suatu malam ketika aku nyenyak tidur, tiba-tiba dadaku sesak. Badan terasa berat seperti dihempap sesuatu. Leher terasa seperti dijerut. Dan ia berlanjutan sehingga beberapa hari. Aku mengadu pada rakan-rakan sebilik, tapi kami semua tak tahu apa punca gangguan tu. Suatu pagi ketika aku sibuk mengemas rumah, tiba-tiba aku lihat anak patung keldai itu berada di ruang tamu. Bila bertanya pada yang lain, mereka juga tidak tahu. Dan tiada sesiapa yang memindahkannya dari katil aku. Katil aku pula dah berdeka dan aku di tingkat atas. Patung itu pula aku letak hujung kepala katil. Mustahil tergolek sampai ke ruang tamu. Walaupun aku pelik, tapi aku masih tak mensyaki apa-apa. Tapi setiap malam aku akan rasa seperti ada makhluk lain yang datang mengganggu. Badan aku terasa sakit. Sehinggalah pada suatu malam, ketika aku tidur mengiring, aku lihat anak patung keldai itu sedang duduk. Sedangkan aku baringkan dia
untuk aku peluk. Anak patung itu duduk menghadap ke dinding. Aku automatik rasa seram dan terus campak ke ruang tamu. Aku letak dalam bakul pakaian. Keesokannya, aku pandang anak patung di dalam bakul itu dan secara tiba-tiba aku rasa seram. Aku dah tak nampak kecomelan anak patung itu. Warna yang cantik pun aku nampak suram dan menakutkan. Anak patung itu nampak lusuh bila ditenung lama-lama. Kawan-kawan aku pun cakap patung tu nampak seram. Sejak kejadian itu, anak patung itu aku letak di luar bilik. Aku dah kurang dihempap. Tapi pintu bilik dan pintu rumah kerap diketuk dalam pukul 2 atau 3 pagi. Waktu orang dah nyenyak tidur, tiba-tiba ada ketukan. Bukan ketukan biasa. Ia diketuk seolah-olah menggunakan kepala dan lambat-lambat. Memang seram. Dan kami syak ada kaitan dengan anak patung bandar tu. Bila bangun pagi, anak patung keldai tu akan berubah posisi. Sekejap dalam bakul, sekejap badan separuh di luar bakul. Kami semua rasa ada benda lain dalam anak patung ni. Tapi time tu tak ada yang berani buang. Bila aku perhatikan rambut keldai tu, hati aku kuat mengatakan itu rambut manusia yang betul. Dan anak patung itu dulu mungkin dijual harga yang tinggi. Aku pun tak tahu asal usul pemilik anak patung itu. Akhirnya aku decide untuk pergi cari penjual barang bandar tu. Aku nak tanya detail mengenai patung keldai itu. Tapi bila aku pergi, gerai tu dah tak ada. Beberapa kali aku pergi mencarinya, tapi tak jumpa. Aku tak tahulah ke mana dia pergi, atau dah pindah tempat. So, untuk keselamatan, aku buang je anak patung tu. Aku harap tak ada orang jumpa dan ambil. Aku nak bakar tapi takut. Sekian sahaja cerita pendek aku. Tapi aku harap ada pengajaran. Nak beli barang bandar boleh, tapi kalau boleh elakkan beli anak patung. Sebab anak patung ni senang benda lain nak menumpang. Aku dengar petikan ceramah seorang ustaz yang banyak handle kes sebegini. Mujurlah tak ada yang dirasuk, cuma gangguan je. Memang lepas kejadian tu, aku dah tak beli apa-apa barang bandar. Macam mana guys? Korang rasa nak simpan anak patung lagi tak kat rumah? Pasal isu anak patung berhantu ni dah banyak kes berlaku. Sampai ada yang jadikan anak patung ni sebagai kawan. Tapi dia orang lupa satu benda ni. Kalau korang nak tahu, kebiasaannya patung-patung ni lah yang menjadi tempat tinggal jin. Sebenarnya untuk golongan kanak-kanak ni memang dibenarkan sebagai alat mainan semata-mata dan bukan tujuan pemujaan. Tapi yang silap sekarang ni, orang dewasa yang dah akil balik turut simpan anak patung ni. Dan ada yang sampai satu tahap tak boleh berpisah dengan anak patung ni dan menganggap bahawa ianya istimewa. Paling teruk, tak boleh hidup tanpanya. Yelah, sebab anak patung tu tempat dia nak luahkan perasaan dan masalah. Sampai merasakan anak patung tu hidup dan faham apa yang dia cakap. Astaghfirullahalazim. Ingatlah, kita ada Allah tempat kita mengadu. Sebesar mana pun masalah kita, bukan kepada makhluk tempat sebenar-benar kita mengadu, tapi luahkanlah kepada Allah. Sebab dia maha mendengar dan akan menyelesaikan masalah kita bila tiba waktunya. Okey guys, jadi setakat tu je kisah seram berkaitan dengan puaka patung bandar ni. Okey, kita jumpa lagi untuk video-video akan datang. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, okey? Okeylah, kita jumpa lagi. Bye-bye.